Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di TV1 terutamanya. Seperti biasa, setiap Isnin jam 9 malam anda akan bersama dengan saya dan Syira untuk Bicara Pengguna. Suka untuk saya ingatkan anda, Bicara Pengguna bersiaran secara langsung di saluran berita RTM menerusi My Freeview 1, 2, 3. Tapi sekiranya anda tidak dapat mengikuti kami di siaran TV, anda boleh ikut kami di Facebook 5 Bicara atau berita_RTM. Tapi Azrul, kalau anda memilih platform digital, anda boleh ikut kami di aplikasi RTM Mobile. Baik, ramai di kalangan kita sekarang ni Syira yang yang ingin menjadi usahawan dan juga mempunyai perniagaan sendiri tetapi kurang pengetahuan dan juga peluang yang diberikan. Betul, kalau kita bincang berkenaan dengan franchise, ramai takut sebenarnya. Mungkin disebabkan modal perniagaan atau risiko-risikonya. Saya pun nak berbincang mengenai perniagaan-perniagaan ni, saya rasa tak arif lagi Azrul. Betul tu. Dan kepada anda yang berada di luar sana, malam ini merupakan malam ataupun peluang yang baik untuk anda yang ingin menceburi bidang franchise kerana kita akan bersama dengan 3 tetamu khas yang akan membicarakan tajuk kita pada malam ini iaitu menjana ekonomi dan sumber pendapatan melalui industri franchise. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut berkenaan dengan apa risiko, apa sebenarnya sistem franchise ini, apa kata kita beri peluang kepada sandiwara pengguna. Silakan. Jom. Okey lah. RM250,000 aku okey. Boleh lah. Terima kasih Azan. RM250,000 Oh, lainlah kau sekarang kan, dah berjaya. Dulu berniaga semua hancur, tak berjaya kan. Aku tengok dalam sosial media kau naik apa orang cakap apa, gambar-gambar kau pergi London, Paris, betul perniagaan kau pun besar sekarang cerita sikit. Apa perniagaan yang kau buat ni? Jarang orang Melayu pakai kod 3 hari ni. Okey, kalau kau ingat aku dulu pernah dipanggil dalam program oleh salah sebuah agensi kerajaan untuk menyertai program yang kalau kau pernah dengar franchise nama dia. Oh, franchise. Bukan French fry. French fry tu yang kau selalu makan tu. Oh, ini franchise. Tangkap. Franchise. Aku macam pernah dengar ni. Franchise. Yang macam kita pergi shopping mall, apa pusat beli belah tu, yang ada banyak kedai-kedai tu kan, yang jenama-jenama yang dahsyat-dahsyat tu, itu franchise kan? Betul. Tak kisahlah kedai tu dekat Melaka ke, Negeri Sembilan ke, Pahang ke, selagi jenama dia sama, kau boleh tangkap lah. Itu memang apa yang kita panggil sebagai franchise. Itulah yang aku start sekarang ni. Yalah, start juga. Jadi kau ceritalah apa benefit, apa faedah yang kita dapat kalau kita join franchise ni? Cerita dia macam ni. Mesti tak seronok lah. Yelah, kita 2 orang kat sini. Betul. Okey, macam ni. Program franchise ni bagus untuk orang yang biasanya ada modal. Tapi tak tahu nak berniaga apa, nak bisnes apa, nak mulakan dengan apa, takut gagal dan sebagainya. Jadi kita join, kita akan dapat diberikan latihan, khidmat nasihat, kaedah, cara, SOP sebenar tentang bagaimana nak memulakan perniagaan. Dan yang paling penting sekali, perniagaan tu adalah satu cara yang paling mudah untuk diusahakan sebab jenama dah ada, tinggal nak menggerakkan sana. Maksudnya sekarang ni, contohnya kan, macam aku ada modal, ada duit sikit nak buat perniagaan, tapi takut gagal. Jadi kita pergi ke Persatuan Franchise Malaysia. Kita pilih jenama-jenama ataupun syarikat-syarikat yang dah establish, yang kukuh ni, kita sertai mereka. Terima kasih lah kalau macam tu aku dah dapat idea, aku dah ada semangat kan? Sebab apa? Sebab sekarang ni aku nak pergi ke Persatuan Franchise Malaysia. Nak tengok apa yang aku boleh dapat kat sana. Kita jumpa lagi Baik. Tu telefon aku tu. Bagi untuk 21 September hari ini, perbincangan Bicara Pengguna bertopik menjana ekonomi dan sumber pendapatan melalui industri franchise. Bila mana kita berbincang atau berborak bersama usahawan, franchise ini merupakan sebuah kejayaan ultimate bagi usahawan-usahawan negara kerana
franchise ini satu jaminan bila mana jenama anda akan jadi lebih lama atau mempunyai jenama yang kukuh, dan bila anda memilih untuk franchisekan perniagaan anda ini lebih mudah untuk dikenali ramai, dan yang paling penting peluangnya bukan sahaja di peringkat tempatan, malah di peringkat global. Bila kita bincang mengenai peluang franchise dalam Malaysia atau bagaimana prestasi franchise dalam ekonomi Malaysia ini, kalau kita kaitkan dengan kenyataan dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, memberi sepenuhnya perhatian dalam meletakkan franchise itu satu sumber atau satu faktor kepada pendapatan negara. Kalau kita terus kepada panel kita hari ini, kita bersama dengan Datuk Dr. Razali Hassan, Pengerusi Malaysian Franchise Association MFA. Apa khabar? Selamat datang. Khabar baik, Syirah. Dan berada di tengah sana Puan Amanda Siu, Franchisee Global Art Sungai Long Franchisee. Apa khabar? Selamat datang. Khabar baik, Syirah. Baik, yang ketiga yang handsome juga di sana, Encik Muhammad Ubaidah Haji Abdul Karim, Pengurus Franchise Q Bistro Franchisor. Apa khabar? Ya, Selamat datang. Alhamdulillah. Terima kasih. Semua sihat? Alhamdulillah. Baik, pada awal bila kita berbincang mengenai franchise ini, sistem franchise dalam Malaysia saya rasa ia baru kalau dibandingkan dengan negara-negara luar, antarabangsa dan sebagainya. Apa yang kita lihat dalam beberapa tahun ini, usahawan-usahawan Malaysia melihat franchise itu satu peluang besar. Dan soalan pertama bagi Datuk, status sektor franchise dalam Malaysia dari segi ekonomi dan dari segi prestasinya dalam usahawan Malaysia. Terima kasih, Syirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sudut status, Alhamdulillah kita masih dalam status positif, dan MFA memang optimistik lah, iaitu industri franchise Malaysia akan terus berkembang, insyaAllah. Kita sebagai franchisor, kita mempunyai lebih kurang 583 franchisor tempatan dan juga 63 franchisor antarabangsa atau asing yang berdaftar dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jadi MFA sendiri mempunyai lebih kurang 513 ahli franchisor. Maksudnya ini adalah ahli-ahli yang berdaftar, yang mempunyai lesen ataupun berdaftar dengan Kementerian Bahagian Pembangunan Franchise. Jadi 513 ahli ini, mereka tiap satu ahli mungkin ada yang mempunyai 500 franchise, ada yang mungkin mempunyai 400 franchise. So, kalau kita gabungkan memang franchise itu luas. Jadi kalau balik pada soalan tu, kalau dari sudut pembangunan franchise tu, peluang dan masa depan franchise tu amat cerah. Malaysia mempunyai kementerian yang khusus. Kalau banding pada negara-negara asing ataupun di ASEAN, kita untunglah kita mempunyai satu kementerian dan juga dia mempunyai bahagian yang mengendalikan khususnya franchise yang berperanan untuk membangunkan dan mengawal selia sistem franchise di Malaysia. Kemudian terdapat juga peruntukan khas untuk pembangunan franchise. Contohnya di RMK 11, iaitu dari tahun 2016 hingga 2020, peruntukan sebanyak 10.46 juta telah disediakan, di mana 2.46 juta untuk pembangunan franchise domestik dan 8 juta untuk franchise expansion. Maknanya kita membawa usahawan franchise kita ke negara-negara ASEAN, negara maju dan juga antarabangsa. MFA juga terlibat sama dalam proses pemindahan akta franchise semenjak tahun 1998. Kita mempunyai akta sendiri, dan kini sekarang kita tengah kemas kini juga. Hanya Malaysia, kalau dibandingkan dalam rantau ASEAN ni, hanya Malaysia saja mempunyai akta franchise di Asia Tenggara. Jadi untuk MFA adalah jadi sumber rujukan kepada beberapa persatuan franchise antarabangsa dan untuk menambahbaikkan program franchise keseluruhan untuk mereka. So selalunya kita juga dipandang tinggilah di sudut arena antarabangsa dari sudut perkembangan franchise. Dan kalau saya ambil peluang untuk berbicara dengan usahawan-usahawan Malaysia, kebanyakan daripada mereka takut untuk transform perniagaan mereka untuk franchise, sektor franchise. Dan bagaimana Cik Ubaidah melihat franchise ini satu peluang? Sebenarnya kita melihat franchise ini sebagai satu sistem yang berjaya. Okey, bila kita lihat satu sistem berjaya, kita harus mengikutinya. Okey, so kepada usahawan-usahawan jangan takut
Okey, kerana dengan adanya pihak MFA, bantuan MFA dan juga KPDN IGP, kami percaya dengan bantuan mereka para franchisor ini bukan sahaja akan dibantu dari bawah, bahkan hingga ke peringkat antarabangsa sekalipun. Dan pada awal sekiranya minat dalam usahawan atau perniagaan atau sebagainya, kebanyakan tenaga muda atau rakyat muda ini memilih untuk mengeluarkan jenama sendiri, tetapi tidak Puan Amanda. Jadi bagaimana Puan Amanda memilih franchise ini sebagai satu juga peluang dalam menjana pendapatan? Ini perniagaan franchise ini memang menarik dan mungkin tepat sekali Cik Syira yang mengatakan perniagaan franchise amat baru di Malaysia. Mungkin kebanyakan yang belum tahu ciri-ciri menariknya. Sebenarnya perniagaan franchise ini boleh mengurangkan risiko dan bukan sahaja ini boleh memperolehi keuntungan yang lebih banyak daripada bisnes model yang diperolehi daripada franchisornya. Latihan-latihan akan dibagi kepada sesiapa yang tidak berpengalaman dalam sesuatu bidang, itu boleh berlatih sama beruntung sekali. Ini amat menarik. Tapi persepsi rakyat Malaysia berkaitan dengan sektor franchise ini sektor yang mahal. Dan modal untuk memulakan perniagaan franchise ini mahal dan menggunakan kos yang tinggi. Jadi bagaimana dari MFA sendiri? Adakah persepsi itu betul? Tapi sekiranya persepsi itu betul, kenapa ia mahal? Dia sebenarnya kalau nak dari sudut persepsi mengatakan franchise itu mahal, kita kena lihat daripada jenama. Biasanya kalau perniagaan franchise ni adalah kami bagi pihak MFA ni untuk semua peringkat dan golongan. Jadi bukan hanya untuk golongan tertentu. So biasanya kita tumpu, kita nak membina dari industri kecil dan sederhana, pesara, kita juga bantu belia, wanita, ibu tunggal dan juga orang kelainan upaya. Dia yang boleh cuburi perniagaan ini dengan senang. Jadi kalau orang ramai melihat kepada jenama franchise tu yang terkenal terutamanya dalam sektor makanan atau minuman seperti McDonald's, seperti Starbucks, Manhattan Fish, mungkin yang itu adalah upmarket sikit. So biasanya kalau franchise dari F&B ni ada juga yang entry. Kita mempunyai macam Q Bistro, Q Bistro pun ada dia punya produk pertama dan produk kedua. Dia ada juga Q Bistro Express umpamanya. So jadi kalau ada juga konsep-konsep yang lain seperti Global Art sendiri. Banyak rangkaian dia. Dia mempunyai saya rasa lebih daripada 500 rangkaian di mana entry dia sangat sederhana. Kos kena bincanglah dengan tuan punya dia, tapi saya tahu dia adalah entry yang sederhana. Kemudian kita juga ada lain-lain jenama seperti Smart Readers, kita ada CIC, kita juga ada jenis Aulat. Juga perkhidmatan Dobi. Perkhidmatan Dobi ni pun very popular. So kalau sudut mengatakan hanya pada kos, saya rasa itu adalah persepsi anggapan. Selain daripada itu, kita juga ada banyak agensi-agensi seperti PNS, SME Bank, CGC juga baru ni kita jumpa. Mereka mempunyai terutamanya khusus untuk usahawan wanita ataupun usahawan franchise wanita, usahawan belia dan sebagainya. Mereka ada banyak peluang-peluang untuk berikan mereka modal ataupun bantu mereka dari latihan dan sebagainya. Jadi sebelum sampai ke tahap persepsi memandangkan lihat hanya pada kos, saya rasa elok dan baik kalau mereka jumpa dengan pegawai-pegawai MFA misalnya ataupun pegawai-pegawai di KPDN bahagian pembangunan franchise kenalkan tengok pada konsep franchise dari main low entry. Saya rasa insya-Allah banyak franchise yang mampu milik. In fact, kementerian sendiri pun sarankan pada pemain industri untuk mulakan dengan franchise yang di bawah 100,000 ataupun 50,000 ya. Biasanya kenapa kos franchise ni, sebabnya satu daripadanya franchise ni proven ya, dia proven track record. So konsep dia dah ada manual, SOP dah semua dah sedia ada. Jadi setiap satu usahawan bila enter untuk come into business, dia tak ada masalah. So dari sudut itu yang mereka hanya bila lihat pada jenama-jenama yang dah maju,
Dia kata mungkin ini mahal. So Syirah, saya rasa persepsi itu kita kena ubah. Dia mempunyai banyak pilihan dan juga banyak peluang untuk dapatkan. Baru-baru ni kita ada program di MyTown misalnya, kita ada jelajah franchise. Kita ada 11 jenama franchise yang menawarkan pakej mikro dan mampu milik. Antaranya kita ada Arjuna Village, Ani Sup Utara, kita juga ada Taska Bonda Mama, Kopi Satu. Itu semua ni quite konservatif. Tak adalah dia mahal. Dan juga We Agromat, MD Putu Bambu dan juga World of Cuties. So it's a mix. So banyak juga kita ada Teh Tarik Place dan sebagainya. So insyaAllah kalau usahawan boleh memilih nak dapatkan panduan yang lebih, MFA sentiasa sedia untuk bantu. Datuk, saya ada rakan yang rajin atau minat untuk mencuba makanan-makanan jenama tempatan, dan saya rasa Azrul selalu makan makanan jenama tempatan. Dan bagaimana perbandingan dari segi harga dan rasa? Mungkin perbezaan harga bagaimana? Baik. Kalau cerita bab perbezaan harga tu tak banyak sebenarnya, sebab saya antara restoran kegemaran saya kalau saya berada di sekitar Ceras tu, Q Bistro memang tempat saya lepak dengan kawan-kawan lah. Dan saya setuju dengan ungkapan Datuk tadi untuk membantu mereka yang dalam golongan atau kategori B40 dan sebagainya, sebab saya melayari laman web MFA. Peluang B40 rebut program franchise mampu milik RM100,000. Bagaimana caranya? Siapa yang layak dan sebagainya? Saya nak Datuk jawab, tapi bukan sekarang. Kita berhenti rehat seketika, selepas ini jawapannya. Rokok tak bagus kawan. Mari masuk, saya kasih air minum. Tak mungkin kembali lagi. Johan tilawah Al-Quran juga kan? Sampai ada orang tanya aku, tu Ratu Syuhada tak masuk bertanding ke? Apa aku nak jawab? Apa Dinda masih rasa yang dia masih ada? Masih terasa sangat yang dia masih ada. Pasal Ratu Syuhada, awak kenal dia tak? Amboi, sedap-sedap kau tidur kat sini Kau pergi masak. Adik kau nak makan kejap lagi. Kau ni memang buat malapetaka dalam rumah ni kan? Satu rumah ni semua jadi huru-hara pasal kau tahu. Masih di sini, takkan berubah untuk selamanya. Is it their eyes, their fur, or simply their moves? It's time to go around the world and catch up with some of the freshest faces that share our planet. Mingle with these youngsters and get to know them and their families better. Experience all the hustle and bustle of their daily routines while getting up close to the baby animals found all around the world. Panorama minggu ini. Sungai Muar merupakan nadi kepada para nelayan sejak dahulu lagi. Kepentingannya turut menjadi tarikan dalam sektor pelancongan, lokasi yang dikenali sebagai Lubuk Udang Galah dan Tiram. Turut diserikan dengan perkhidmatan menikmati keindahan sungai menggunakan Muar River Cruise. Saksikan Panorama Sungai Muar, Isnin 21 September, 10 malam, hanya di TV1.
Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda semua yang mungkin baru bersama dengan kami. Kalau tadi saya ada gantung soalan untuk Datuk Pengerusi MFA tentang bagaimana untuk membantu mereka yang di dalam golongan B40 ataupun B40 ini untuk membuka ataupun untuk bersama dalam program franchise yang mana tadi Datuk dah cakap bawah 100,000. Ada juga skim kalau kita tengok daripada laman website MFA sendiri di mana skim yang dipanggil skim mikro di mana di bawah 50,000. Jadi ini amat tertarik sekali. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh kupas bagaimana mungkin mereka yang pertama kali yang terhentik hati nak menyertai franchise ini dengan modal yang begitu boleh dikatakan berbaloi di bawah 100,000. Baik, Syarul, insyaAllah. Biasanya yang pertama dia kena faham, yang pertama MFA ni kita ni sebuah NGO. Bila sebagai NGO, kita gabungkan, kita work ataupun networkkan antara ahli-ahli kita yang ada yang mempunyai pelbagai franchise. MFA sendiri usahakan dari sudut beri runding cara, kita juga berikan proses latihan, program-program dan juga bantu mereka dalam pembangunan SOP. Jadi untuk membantu B40 dengan M40 ini memang satu daripada hasrat kerajaan sendiri untuk bantu mereka dan untuk bawa mereka ke bidang keusahawanan. So satu daripada pilihan ialah franchise. Franchise ni sebenarnya bila seseorang itu nak mulakan perniagaan, risikonya amat rendah. Cuma dia perlu berdedikasi, disiplin dan rajin. Jadi untuk dapatkan bantuan, kita lihat B40 ini jaringan ataupun networking mereka itu yang penting. Kalau mereka datang ke MFA, insya-Allah pegawai kami yang mana di MFA boleh bantu mereka untuk berikan panduan dan juga rangkaikan mereka kepada konsep-konsep franchise yang tersendiri itulah, kalau mana yang mereka boleh pilih. Kemudian dari situ kita gabungkan mereka dengan industri player especially macam franchisor kami, franchisor, dan juga kita buat kaitkan mereka pada industri ataupun pada kementerian dan juga rangkaikan mereka kepada pembantu dari segi bantuan kewangan dan sebagainya. Baik, itu saranan Datuk. Siapa yang berminat, usahawan-usahawan yang berminat untuk membuka perniagaan franchise, anda boleh terus ke kaunter MFA atau secara dalam talian ada? Ya, dalam talian. Ada, baik. Azrul, saya rasa macam tak boleh tidur malam lah kalau saya tak tahu carta pengguna malam ni. Saya tak tenang tidur. Silakan Azrul, carta pengguna. Baik, jadi untuk mengelakkan Syira tak tidur malam, jom kita tengok carta pengguna minggu ini. Carta pengguna minggu ini di tempat yang kelima, pelitup muka murah berisiko jika tidak patuh piawaian. Berita harian. Manakala di tempat yang keempat, PM umum dividen DPK sebanyak 8.1%. Sinar harian. Di tempat yang ketiga, budak 5 tahun pesan makanan berharga hampir RM2,000. Harian Metro. Manakala di tempat yang kedua, SKMM siasat aduan pengguna pakej Unify. Berita harian. Baik, itu dia antara yang menarik. Pesan makanan sampai RM2,000. Baik. Bila bercakap tentang makanan ni, saya nak tanya Cik Ubaidah. Q Bistro, restoran makanan. Selalunya bila kita bercakap tentang restoran makanan ni adalah perniagaan yang diwarisi daripada keluarga ke satu keluarga ataupun generasi ke generasi yang lain. Dan mereka tidak menjalankan secara franchise dan sebagainya. Jadi kenapa Q Bistro memilih rangkaian franchise ni? Okey, kalau kita lihat sebenarnya franchise ini adalah satu sistem memang yang terbukti sebenarnya, terbukti. And then bagi kami sebenarnya selepas 10 tahun kita beroperasi, barulah kami berani untuk memfranchisekan Q Bistro ni. And then
satu benda yang menarik sebenarnya. Kalau kita lihat mamak, Q Bistro ni sebenarnya kita sinonim dengan restoran mamak. Okey, bila kita lihat mamak ni, bila dia beroperasi, apa yang merisaukan adalah dari segi sistem. Tiada sistem. Okey. So yang menarik mengenai Q Bistro adalah kami adalah pencetus revolusi kepada mamak, di mana kami sebenarnya memang I would say award winning dari segi cakap kita telah dianugerahkan sebagai restoran mamak termoden pada 2016. Okey. So dari situlah sebenarnya bila kita lihat sebenarnya banyak benda yang kita boleh kongsikan dengan usahawan-usahawan lain. Kalau kita tengok sebenarnya ramai yang saya berjumpa mereka takut. Mereka takut sebab mereka melihat mamak punya restoran ni, dia punya operasi ni sangat cakap pening kepala sebab dari segi produk dia yang melebihi 200 and then memerlukan skill yang tinggi, contoh untuk menebar roti canai. Tapi alhamdulillah apa yang menariknya kami berjaya mendokumentasikan semua-semua kaedah ataupun cara memasak, dan alhamdulillah kalau dulu sebenarnya restoran kami bergantung kepada tukang masak mahir di bahagian restoran, tetapi kini tiada lagi. So di bahagian restoran kami pun sebenarnya produk-produk kami lebih kepada dia panggil assemble product. Semuanya dibekalkan oleh Santa Kitchen, mempunyai persejilan halal dan juga mesti. And then soon insya-Allah kita tengah dalam proses untuk mendapatkan persejilan HACCP. So this one, bila kita dapat HACCP ni, insya-Allah kita punya produk akan senang untuk dieksport ke luar negara. Baik, Puan Amanda, kalau pada awalnya Puan Amanda memilih perniagaan franchisee, perniagaan ini untuk menjana sumber pendapatan, kalau boleh sedikit kongsikan bagaimana Puan Amanda berhubungi dengan MFA atau mungkin ada beberapa organisasi yang membantu Puan Amanda untuk menguruskan perniagaan ini, dan mungkin ini dapat membantu usahawan-usahawan sana atau mungkin individu persendirian untuk membuka perniagaan franchise. Ya, sebenarnya sesiapa yang ingin menjadi usahawan jangan risau banyak, sebab ini memang menjimatkan kos. Sebab untuk tradisional punya perniagaan, seseorang kena pemiliknya kena mengurus pelbagai jenis bahagian kewangan, bahagian R&D, bahagian pasaran, itu banyaknya. Ini mengambilkan kos yang tinggi dan masa yang sangat panjang. So daripada MFA kami boleh dapatkan sokongan untuk dapatkan dana daripada kerajaan seperti PNS, seperti CGC ataupun SME. Itu boleh membantu kita sebab perniagaan franchise ini memang adalah sejenis modal, boleh dikatakan kami sebagai franchisee boleh dapat business model yang terbukti dan berjenama bukan saja di nasional tapi di seluruh dunia, global. Baik, suka untuk saya ingatkan kepada anda lagi sekali, kami membuka ruangan aduan atau ruangan pandangan komen anda di Facebook 5 Bicara atau Facebook Berita_RTM. Kita ada sahabat di Facebook, Azrul, ya, bertanyakan soalan. Silakan Azrul. Ya, dua soalan yang saya rasa amat menarik dan juga sesuai untuk ditanya pada malam ini. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Jadi rasanya ini untuk MFA lah. Datuk jawab ni. Syahardi. Dia kata, salam dan selamat petang. Apakah requirement ataupun yang diperlukan untuk membuat perniagaan franchise ini? Dan bagi Syahardi, dia melihat agak ketat dari segi bantuan kewangan yang mana ia bukan senang untuk diperolehi. Dan apakah bantuan ini agak ringan dan kurang risikonya? Itu yang pertama. Yang kedua pun menarik juga. Yunus Tasim katanya, saya seorang pencen. Berapa modal minima yang diperlukan jika saya nak menyertai micro franchise, dan apakah franchisor yang termasuk dalam kategori micro franchise yang boleh saya pilih? Datuk, silakan. Soalan yang pertama daripada saudara, bagaimana kita nak mulakan perniagaan? Yang pertama, of course, kita kena daftar dengan SSM ataupun dengan Registrar of Syarikat. So, bila dah daftar, kemudian dia boleh datang ke MFA. Lihat apakah program-program franchise ataupun jenis-jenis syarikat franchise yang ada dalam
list Malaysian franchise. Di situ dia boleh buat pemilihan. Kalau untuk micro franchise, buat masa ini kita masih banyak lagi peluang kalau dari sudut dari pemakanan atau dari segi pembelajaran seperti global art. So depend pada minat tuan punya badan bakal usahawan franchise ni. So bila dia boleh lihat dia dah ada pendaftaran, insya-Allah kalau nak sebutkan list tu tak adalah panjang sangat, tetapi saya rasa kita boleh beri panduan. Apakah basic yang diperlukan. Di samping itu kita juga boleh rangkaikan peminat kepada SME Bank ataupun dengan CGC di mana insya-Allah mereka sedia nak beri bantuan. Dan soalan kedua tu, seorang pencen dah berpencen ingin menyertai micro franchise, dan apakah kategori micro franchise yang boleh dipilih? Micro franchise yang ada sekarang ni kalau intermediate lah, micro ke intermediate, kita juga mempunyai low entry laundry self coin operated laundry. Kita juga mempunyai kalau katalah dari segi hardware shops, juga kalau also basic child education, dan juga minat pada bakal franchisee ni kita perlu tahu apakah bidang yang dia sendiri minat, sebab franchisee ni franchisor dengan franchise ini pertamanya dia kena ada pahaman apakah itu perniagaan franchise, bagaimanakah bantuan ataupun dari sudut SOP itu dia boleh lihat. So sebagai seorang muda, seorang intermediate ataupun pensioner, saya rasa tidak ada masalah walaupun pensioner. Penting ada minat dan kemahuan tu. So dari situ kita boleh berikan dia khidmat nasihat dan panduan. So ramai juga kalangan-kalangan yang ada yang pencen awal, ada juga yang sebelum pencen lagi dah mula cari peluang. So saya lihat mereka mempunyai daya saing. Tetapi biasanya kalau seseorang itu tidak ada langsung background ataupun pengalaman dalam buat perniagaan ataupun bisnes runcit, saya rasa elok dia buat latihan dulu. Buat latihan atau tengok pada program-program kursus pendek di mana MFA juga boleh bantulah dari sudut kursus untuk berikan pahaman dan pengenalan. So bila dah ada pahaman pengenalan, di situ campur dengan minat tu dia tahu apa pilihan ataupun apa sesuai dengan dirinya sendiri, insya-Allah. Dalam kalangan-kalangan usahawan yang dah lama dalam industri perniagaan, tapi masih menolak untuk memilih perniagaan franchise ini, mungkin ada beberapa risiko atau mungkin kelebihan yang mereka tidak lihat peluangnya dalam perniagaan franchise yang mungkin Encik Ubaidah boleh kongsikan, tapi kita beri ruang kepada Rehat, kita berjeda seketika. Sempena Jubli Perak Putrajaya pada 29 Ogos 2020, Perbadanan Putrajaya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-25 Putrajaya. Semoga terus gemilang di persada dunia. Tugas mendidik anak-anak adalah tanggungjawab setiap ibu dan ayah. Tetapi terkadang teguran ibu dan ayah menguris hati anak-anak. Persoalannya bagaimana untuk kita menegur anak-anak mengikut syariat dan landasan yang Islam ajarkan. Semuanya akan kita kupaskan pada 22 September 2020, 6 petang di TV1 dalam Ana Muskil. Di sini ada jawapannya. Simfoni Alam minggu ini. Kompleks Bersepadu Pengerang PIC merupakan projek pembangunan sektor hiliran industri minyak dan gas terbesar di Malaysia, juga menyumbang kepada pendapatan ekonomi negara. PIC juga berperanan dalam menyokong inisiatif kerajaan terutamanya bagi mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida serta membantu mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Saksikan Simfoni Alam, Loji Kogenerasi Sinar Kehidupan, Selasa 22 September 10 malam, hanya di TV1.
bawa saya lari. Saya tak kisah nak kahwin dengan saya ke tak. Janji saya tak kahwin dengan Hadi tu. Zazi kena kahwin dengan Hadi. Sama ada Zazi nak atau tidak. Yelah, abang dah tak ada kena-mengena dengan dia. Yang abang nak pergi jumpa dia buat apa? Saya nak jumpa anak saya, tak boleh ke? Kau lagi? Awak lagi? Ni kawasan saya lah. Awak buat apa kat sini? Sebab saya rasa nikah tu cukup sempurna buat saya. Allah tempatku bersujud hanya padamu. Kita nak bincang tentang rindunya kita kepada tanah Haramain. Kena ada pendaftar haji kalau nak pergi haji. Cukupkan wang 1,300 dan bolehlah daftar haji untuk nak pergi haji. Ulama telah membahagikannya kepada dua, iaitu kemampuan untuk mengerjakan haji dengan sendiri. Selain daripada franchise, perniagaan franchise yang memberi jaminan jenama yang kukuh, franchise juga memberi peluang bukan sahaja untuk dikenali rakyat tempatan, juga secara global. Tadi saya ada gantung soalan kepada Encik Ubaidah berkenaan dengan risiko. Bagaimana kalau sekiranya usahawan-usahawan yang berminat tetapi masih menolak perniagaan franchise disebabkan takut, disebabkan modal dan sebagainya, dan mungkin Encik Ubaidah boleh bantu mereka di luar sana. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat pun kebanyakan mereka mempertikaikan mengenai modal dan juga diorang punya ketidakpercayaan terhadap sistem franchise yang sedia ada. Tetapi bagi pihak kami sebenarnya kami telah berniaga lebih daripada 10 tahun. Okey. So apa yang kami ada sekarang ni adalah satu sistem yang telah terbukti. Okey. So bukanlah suatu benda yang cakap susah untuk mereka adaptasikan. Okey. Yang paling penting sebenarnya adalah minat. Minat, pemilihan lokasi yang betul dan dari segi kepadatan penduduk yang tepat, ini adalah salah satu kriteria sebenarnya. Kalau mereka dapat lokasi yang betul-betul kena dengan konsep yang ingin dibawa, insya-Allah kami boleh beri jaminan sebenarnya di mana perniagaan yang akan diusahakan tu akan berjaya. Selalunya pemilihan usahawan-usahawan membuka perniagaan dalam industri F&B kerana kita tahu 32 juta rakyat Malaysia semua makan, tapi tidak pada pandangan Puan Amanda. Bagaimana Puan Amanda memilih? Kenapa memilih bukan F&B tetapi satu sektor yang lain? Global Art. Ini kena bayangkan 7 tahun yang lalu yang saya jatuh cinta sama Global Art. Tapi jenamanya saja ya. Pada waktu tu saya buat kajian tentang Global Art. Global Art ini memang ada sejarah yang lebih daripada 20 tahun. Yang jenama terkukuh ini bukan sahaja terwujud di Malaysia tapi di antarabangsa. Tapi mungkin kebanyakan yang hairan pada pengasasnya, Mr. Mahego ini memang asal daripada Malaysia. Seorang anak Malaysia yang boleh mencapai ke tahap antarabangsa. Itu memang saya berasa berbangga kepada dia. So lepas tu saya ambillah Global Art ini. Pada sekarang ini Global Art sudah berjaya mendapati lebih daripada 1 juta murid yang belajar silibus yang begitu berkesan untuk memperkembangkan minda mereka di kalangan remaja dan kanak-kanak. Ini memang saya berasa bangga. So Malaysia boleh. Kena percaya. Ya, ini dari segi perniagaannya. Tapi bertambah lagi dari segi hubungan. Dalam Global Art kami memang berasa sekeluarga.
franchisee dan franchisor memang mengadakan hubungan yang rapat di antara sama satu lain. Itulah yang saya berasa sangat selesa. Okey. Bila Puan Amanda bercerita berkenaan dengan hubungan Azrul, kita ada hubungan baik dengan rakan-rakan kita di Facebook. Silakan Azrul bacakan komen. Ya, betul tu. Jadi kepada anda yang sedang menonton kami ketika ini, kalau ada soalan yang ingin bertanya berkenaan dengan perniagaan melalui franchise ini ataupun ada kekeliruan, boleh saja hantarkan komen anda ataupun soalan anda ke berita_RTM seperti rakan kita ni, Cik Muhammad Izu. Dia ingin bertanya kepada pihak MFA sendiri bagaimana franchise ni untuk diperkasakan di kawasan luar bandar. Selalunya bila kita cakap franchise ni di kota-kota besar ataupun di bandar-bandar besar. Bagaimana Datuk melihat perkara ini di luar bandar? Bagaimana nak memperkasakan franchise ni? Dalam masa sekarang ni, MFA juga rangka program-program khusus dengan kementerian untuk memperkasakan program jelajah franchise. Di mana kita di setiap kawasan atau daerah, kita membawa usahawan dan memberikan pengenalan mereka kepada franchise-franchise yang boleh sesuai di kawasan tertentu. So, satu daripadanya, langkah pertama kita jadikan roadshow di mana kita adakan beberapa siri jelajah dari satu pekan ke ni program umpamanya macam di MyTown pada minggu lepas. Kita juga akan buat program di Shah Alam, di Melaka, di Kuantan, juga di Sabah. So di program ini kita berikan dia ekosistem franchise juga, sebab kalau kita lihat usahawan franchise ni lain daripada mengambil franchise ataupun dia nak beli franchise yang jenama, mungkin perniagaan dia yang sedia ada tu mungkin mempunyai peluang untuk difranchisekan. So di sinilah di mana kita buat gabungan antara networking lah antara pihak-pihak kita juga dengan pembeli dan juga dengan sistem franchise yang sedia ada sekali. So di situ kita boleh pelbagaikan. Maksud saya, kalau katalah kita mempunyai 10 atau 20 rakan franchisor yang datang membuat pameran, di situ mereka boleh jual barangan, dan juga di samping itu boleh lihat sistem franchise, bagaimanakah dia boleh adaptasi kepada diri mereka sendiri dan untuk memungkinkan perniagaan dia sendiri boleh jadikan sebuah franchise. Baik, Encik Baidah sebagai wakil franchisor, mungkin ramai usahawan di luar sana memilih untuk perniagaan franchise kerana ada hubungan baik dengan franchisor. Dari pandangan Encik Baidah sendiri, hubungan itu dilihat dari segi prestasi atau bagaimana? Okey, sebenarnya bila kita melihat franchisor, franchisee ini, dia sebenarnya ibarat hubungan perkahwinan. Okey, kalau di sebelah pihak berasa tidak puas hati, sudah semestinya hubungan ni tidak lancar. Okey, macam saya cakap. Okey, komunikasi adalah satu perkara yang penting, sebab kita tidak pasti, kadang kita melihat kepada franchisee kita, dia ada berbagai masalah yang berbeza-beza berbanding dengan kami yang telah beroperasi 10 tahun. Kalau lihat kepada mereka, sepatutnya mereka masih lagi baru. Okay. Salah satunya apa yang kami biasa praktiskan adalah kita akan sentiasa memotivasikan mereka, memberi sokongan, sebab ini adalah satu perkara yang penting, sebab untuk memastikan mereka sentiasa bersedia dan sentiasa boleh menerima sebarang perkara-perkara yang tidak yang sama ada yang berlaku secara tiba-tiba ataupun perkara yang telah dirancang. Dan kalau kita bincang berkenaan dengan pemilihan perniagaan franchise, banyak di kalangan kita memilih perniagaan franchise jenama-jenama yang dah lama. Jadi itu satu pandangan yang bila nak jenama yang lama, siapa nak mengembangkan perniagaan yang baru? Mungkin mesej daripada Puan Amanda. Ini saya rasa kami juga kena memberi peluang kepada jenama yang baru ini. Sepatutnya sebagai usahawan, kami kena assess apa yang kami berminat, yang
sesuai untuk kami sendiri. Dananya sesuai, bidangnya sesuai, return on investment itu sesuai untuk kami, itu sangat pentingnya. So kalau sebarang jenama yang baru, mungkin kami boleh akses daripada situ. Selain daripada kita kupas maklumat malam ini, kita ada korek juga ilmu-ilmu perniagaan franchisee dan wakil daripada MFA. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, kita kembali selepas ini. From the trash, everyday objects are destroyed, then transformed by technology, reborn into modern marvels. Cast iron cookware takes shape as a wood-burning stove. Wine bottles shatter into decorative glass ornaments. And elephant poop turns into greeting cards. These are the things that are made by destruction. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami. Malam ini kita bercerita tentang franchise. Ramai yang tahu tentang franchise, ramai yang nak menyertai franchise, tapi bagaimana caranya? Malam ini jawapannya ada di tangan kami. Baik, jom kita terus ke carta pengguna di tempat yang pertama minggu ini. Minggu ini TM sedia beri kerjasama terhadap siasatan SKMM. Berita harian. Telekom Malaysia berhad akan memberi kerjasama sepenuhnya terhadap siasatan yang sedang dijalankan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia terhadap aduan pengguna yang mendakwa terpedaya dengan tawaran pakej Unify.
Itu dia, terpedaya dengan pakej. Tapi malam ini anda tidak terpedaya kerana semua soalan anda tentang franchise akan kami berikan. Tertarik dengan soalan daripada Facebook kita ni, Syirah, di mana Cik Samsuzaman Sulaiman katanya dia nak tanya mungkin pada Datuk sendiri penjelasan tentang sistem perniagaan franchise ni. Bagaimana saya pastikan rahsia perniagaan saya kekal milik saya? Oh, maksudnya dia mungkin jadi franchisor, dia bergabung dengan MFA, ada orang yang join bisnes dia, jadi bagaimana rahsia perniagaannya? Mungkin dia buka restoran, resepi-resepinya, sebab kadang-kadang kontrak ada makan tahun, setahun, 2 tahun ataupun 5 tahun. Jadi bagaimana, Datuk? Dia dalam perniagaan dua perkara yang penting lah. Satu honesty dan satu loyalty. So biasanya macam mana kita boleh rangkaikan yang honesty dengan loyalty ni antara franchisor dan franchisee. So kalau franchisor dia menjalankan perniagaan dia dari awal telah keluarkan modal yang begitu besar untuk R&D, untuk kembang atau buat SOP dia sendiri tu dan manual dan sebagainya. So bila franchisee mula berniaga, yang pertama kalau mereka sebati seperti Cik Ubay maklum tadi, seperti satu perkahwinan di mana keyakinan perlu ada yang pertama, yang kedua kejujuran dalam mengendalikan perniagaan tu. Yang penting mereka kena fikir jangka panjang. Sama-sama macam mana kita boleh bawa perniagaan ini untuk satu tahap yang begitu baik dan di mana mereka mempunyai kerjasama ataupun rangkaian antara franchisor franchisee itu cara terbuka. So bila dengan cara tu of course pemilik biasanya mempunyai lah, umpamanya kita kalau sebut minuman Coca-Cola sampai sekarang rahsia resepi dia punya essence tu tidak ada orang tahu. Begitu juga kalau dalam rangkaian makanan ataupun dari sudut perniagaan yang global art, pendidikan dan sebagainya. So sebenarnya rahsia ni tidaklah begitu besar rahsia dia, tetapi konsep penjagaan maknanya image. So kalau sesebuah franchisor dia mempunyai rangkaian bantuan backup dan juga dia mempunyai daya ketahanan, daya kesaingan dan mempunyai rangkaian network dia yang luas dan juga dia dapat membantu perkembangan sepanjang masa pada franchisee dan juga dari segi pembangunan human capital, dari segi pembangunan human capital untuk kaki tangan beliau bersama dengan juga franchisee. Saya rasa benda ni dia kena jangkakan untuk long term investment. So dari sudut itu saya rasa penting adalah ilmu yang dia dapat dan juga minat dia yang terhadap perniagaan itu dan juga apakah matlamat dia at the end of the day. Apakah matlamat dia, sama ada dia puas hati dengan apa yang dia ada ataupun dia setakat stagnan ataupun dia perlu bekerjasama dengan franchisor dan juga master franchisor untuk ke tahap yang lebih baik. Bila kita buka perbincangan berkaitan dengan perniagaan usahawan dan sebagainya, ia seakan ada dua golongan, iaitu mereka yang dah lama, mereka yang baru, usahawan yang lama dengan usahawan muda. Jadi dari pandangan Cik Ubaidah sendiri, usahawan muda, bagaimana mereka masih kurang minat atau bagaimana? Kalau kita lihat sebenarnya bila kita nak memulakan perniagaan ni sebenarnya dia paling penting adalah minat. Kalau mereka masih lagi tidak menemui konsep yang sesuai, contoh jenis-jenis perniagaan adalah satu benda yang cakap amat susah sebenarnya sebab dia akan berbalik kepada bila kita nak mengusahakan sesuatu perniagaan dia memerlukan sesuatu yang bermula daripada hati kita. Maksud dia mestilah ada minat. Dan bila kita dah ada minat ni sebenarnya memang sudah pastinya kita ingin sesuatu kejayaan. Okey, itu untuk usahawan-usahawan muda bagi kami perniagaan memanglah satu benda yang risiko, sangat-sangat berisiko, tetapi yang penting bagi mereka adalah bagaimana untuk mengurangkan risiko dalam perniagaan itu sendiri. Okay. Baik, itu skop usahawan muda. Kalau kita bincang dari segi perniagaan ini satu pelaburan, Datuk setuju?
Setuju? Ia satu pelaburan. Bukan sahaja pihak franchisee, malah franchisor juga memikirkan juga kos-kos apa atau modal perniagaan apa yang perlu dikeluarkan. Jadi bagaimana dalam perniagaan franchise ini, dalam kalangan usahawan muda memilih perniagaan franchise, adakah modal-modal yang besar ini adalah kekangan besar mereka minat kepada perniagaan ini? Dia ada dua sudut. Satu, minat mereka dan juga keinginan mereka untuk mengetahui ilmu sedalamnya, di mana bagaimana dia nak gunakan ilmu, guna pakai untuk jangka panjang. Jadi konsep pertamanya, konsep biasanya kalau yang usahawan muda, kita galakkan mereka jadi apprentice pada penyedia ataupun franchisor besar. Di situ mereka boleh belajar ilmu dan juga dapat intipati konsep perniagaan franchise itu sendiri. Dari situ mereka boleh menapak tapak pertama, iaitu dengan ilmu yang dia ada, ilmu yang penting ilmu. Of course, pemuda belia kita minat untuk jadi usahawan berjaya. Itu adalah minat dan cita-cita long term. Jadi peringkat pertama saya selalu galakkan biar dapatkan ilmu tu dulu. Dengan ilmu mereka boleh berjaya. Dengan ilmu, usahawan muda, Azrul, bukan terletak pada umurnya, terletak kepada usia perniagaan mereka. Jadi Azrul, peluang apa yang Azrul boleh dapat malam ini? Minat tak minat? Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Itu je jawapan dia. Sebenarnya saya nak bertanya dengan Puan Amanda berkenaan dengan global art ni. Adakah perlu mereka yang meminati franchise ataupun perniagaan yang berteraskan pendidikan ini mempunyai latar belakang ataupun ada diploma pendidikan awal kanak-kanak ke, ataupun mereka yang tiada langsung latar belakang pendidikan boleh membuka perniagaan seperti global art ni? Sebagai jenama dan perniagaan franchise, ini tidak perlu sebab latihan sepenuhnya akan diadakan untuk yang disedia daripada franchisor untuk memastikan franchisee-nya boleh menjalankan perniagaan dengan bagus dan terbaik sekali, sebab kena menjaga nama baik yang terkukuh di dunia ini. Selain daripada prestasi, menjaga nama baik itu penting. Baik, perkongsian yang menarik malam ini penuh kerana kita ada wakil franchisor, franchisee dan MFA sendiri. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Razali Hassan, Pengerusi Malaysia Franchise Association MFA, dan Encik Ubaidah, pengurus franchise Q Bistro, dan seterusnya Puan Amanda Siu, franchisee Global Art. Terima kasih. Maklumat yang menarik malam ini, Azrul, kan? Ya, betul. Jadi kalau ada sebarang persoalan tentang franchise ataupun ingin mengetahui di manakah jelajah yang akan anda boleh sertai, terus saja ke laman web mfa.org.my. Ilmu yang cukup lengkap malam ini. Semoga anda bangun esok dengan satu ilham yang baru dalam perniagaan anda. Kita berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum, selamat malam.